Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muliakan Tuan Pengurusi, Imam Bilal, Muslimin dan Muslimat. Siap ke-21 lah. Kita tak habis baca lagi hari tu. Sambung pengajian kita. Siap nasihat ke-21. Hakikat riak. Wahai anakku yang tercinta, dan kau juga bertanya pada aku tentang riak. Maka riak itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk. Dan cara menghilangkannya ialah bahawa engkau melihat makhluk ini adalah diarahkan oleh takdir Tuhan. Yang gerakkan kita siapa? Tuhan. Jadi cara nak hilang tu tak payah besarkan makhluk. Puji manusia ni dia bersebab. Satu je dia tak nampak aib kita, tu je. Betul dia puji kita. Ibn Athaillah sebut dalam hikam dia, orang tu puji kita. Puji itu dengan sebab Tuhan tutup dengan sifat jamal, dengan sifat kecantikan Allah. Dia tutup. Jadi buat apa kita nak berasa orang tu puji tu pada orang tu, benda puji tu sendiri sebab dia tak nampak hakikat kita tu macam mana, sebab tu dia puji. Kalau dia nampak, dia keji, dia tak puji dah. Kerana selagi mana manusia dia tidak sampai kepada tahap kekasih Tuhan, dia ada aib banyak. Kalau wali Allah, dia panggil mahfuz. Itu dalam syarah pada Minhaj Abidin tu ada sebut tu. Para kekasih Tuhan ni dia tak maksum, dia memang tak maksum. Tapi mahfuz, Tuhan pelihara dia. Mana orang nak tengok kekurangan dia tu tak dapat. Ada, tapi tak dapat. Mahfuz. Para nabi yang maksum, nabi rasul maksum. Dia tak ada dosa. Tapi kalau kekasih Allah ni, para awliya panggil mahfuz. Dipeliharakan dia daripada kekurangan. Tuhan yang jaga dia. Walaupun hakikatnya memang ada pun. Semua kita ada kekurangan. Mana ada kita ni perfect. Jadi dia kata tak payah besarkan makhluk. Dan cara menghilangkannya, cara nak hilangkan riak tu macam mana? Ialah bahawa engkau melihat makhluk ini adalah diarahkan oleh takdir Tuhan. Dan engkau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku. Anggap je lah mereka tu barat robot ya. Dia puji pun tak bagi kesan, dia keji pun tak bagi kesan. Itu maknanya musyahadah af'al Tuhan tu itu. Tu wahdatul af'al tu. Bincang dalam ilmu sufi, dia bincang panjang. Mana melihat setiap apa yang terjadi di muka bumi ni dengan perbuatan Tuhan, bukan perbuatan diri makhluk tu. Jadi orang yang sudah sampai tauhid, dia panggil tauhidul af'al ada.
Dalam tasawuf dia lain sikit. Kalau dalam sifat 20 dia akal, tauhid sifat 20 kan. Itu akliyah tapi wajib belajar. Dalam ilmu tasawuf dia panggil tauhid af'al, tauhid zat, tauhid sifat. Tauhid af'al. Maksudnya setiap yang terjadi tu semua Tuhan. Nah, kalau orang buat jahat dengan kita ke, orang tak suka kita ke, orang meluat dengan kita ke, orang menyampah dengan kita pun, hakikatnya Tuhan yang gerak. Jadi orang yang dah sampai tahap ni, dia nak geram kat orang, tak ada. Peduli ya. Tak suka lah. Sebab dia nampak itu perbuatan Tuhan. Tu syuhudu af'al tu. Itu. Tapi bukan boleh buat-buat, melainkan dengan latihan. Kena banyak ibadat, kena banyak zikir bagi hapus mazmumah ni. Baru nampak, tidak tak nampak tuan. Sebab tu orang yang sampai macam itu, dia kata tengok takdir Tuhan tu, syuhud af'al. Kalau Tuhan, ni kita mohon lindung, kalau Tuhan nak cabut daripada dia sesuatu pun, tak rasa lah. Terbakar rumah contoh kita tak nak lah, kita tak sampai macam tu. Terbakar dokumen itu ini, hilang kereta, tak lindung lah kan. Dia tak rasa marah. Oh Tuhan ambil dah, buatlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sudah, kita semayang je lah, ibadat je lah. Nak buat macam mana? Af'al. Tu tauhid af'al tu. Sebab hilang kereta ni ada pengalaman, tak tahulah. Masa bulan puasa tahun ni ada satu benda terjadi. Saya pergi bazar Ramadan. Ustaz pun pergi ke bazar Ramadan. Takkanlah tak pergi. Kalau ustaz buka surah masjid, pergi. Saya sekala nak merasa kat sedap-sedap tu, bazar tu. Balik pada bazar tu, kereta saya tak ada. Saya parking dari situ, saya tak nampak. Isteri saya tak nampak. Oh, kata sudah. Terduduk terus Pak Haji. Termenung. Memang tak nampak. Astaghfirullah, istighfar nampak pula. Tak tahulah macam mana tu. Betul. Kalau saya seorang mungkinlah saya berletih. Ni isteri saya pun tak nampak. Dua-dua tak nampak. Oh, Tuhan hilangkan sekejap. Main tu. Nak test kita. Terduduk kita dah lah, bukan orang senang. Lainlah kalau kita gaji 1 juta lah, hilang-hilang. Ini apa bendanya? Terduduk nak Allah, ada balik. Dia terhijab sekejap. Main dengan Tuhan ni. Betul tak nak, kalau saya seorang mungkinlah saya letih. Bini saya pun tak nampak. Mana dengan anak kecil lagi. Tak dapat lagi tauhid af'al. Tak dapat tu. Kalau orang dapat macam mana? Tengok tak. Hilang kereta. Tuhan nak ambil dia punya. Tu panggil tu. Cara Imam Ghazali tu. Pandanglah mereka tu takdir Tuhan. Dan kau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku. Tak ada apa makhluk ni. Pujian dia tu kadang-kadang bersebab. Tapi kadang-kadang ikhlas pun ada juga. Itu kita tak tahulah. Tengoklah puji. Kalau skala boleh lah. Kalau tiap-tiap hari puji orang menyampah, jangan buat lah. Skala boleh lah puji. Lebih-lebih lagi orang yang balik pada tanah haram kan, buat haji, muka dia kan berseri. Sunat kita puji. Nampak lain entah sunat putih, nampak berseri. Orang balik Mekah kan macam tu. Buat haji, buat umrah, balik tu ada seri lain. Dia dapat, orang kata suasana tu, ruh tu dia dapat. Tengok tenang, lepas tu serabut balik lah. Sekejap lah. Tapi kalau istiqamah, kekekalan, nur dia tu panggil, cahaya iman. Ya. Jadi itu sedikit mengenai tauhid af'al lah. Itu. Kalau nak detail kena belajar satu kitab, nama dia Durrun Nafis. Kitab tu. Kitab Jawi lama. Tu ada bincang pasal tauhid af'al. Itu tak wajib, tapi siapa nak mengaji bagus lah. Cara kita nak memandang sesuatu tu macam mana kita nak pandang. Bila kita pandang macam tu, tak ada dah penyakit hati. Tak ada dah rasa meluat ke orang. Meluat apa? Tuhan yang bagi dia. Orang dapat rezeki lebih, kita tak suka. Kenapa tak suka? Yang bagi dia siapa? Allah juga yang bagi.
Kita tak dapat, mungkin ada hari lain kita dapat. Oh, kalau macam tu aman hidup tuan. Tak ada dongki-dongki dengan orang, hasad dengki ada. Hasad dengki ni masalah. Problem. Macam cerita mak kilau lah. Apa tak tengok mak kilau? Yang awang tu dengki dengan mak kilau. Pasal Tok Gajah lantik mak kilau pimpin pahlawan Pahang lawan dengan British. Awang jealous. Kawan dia ke awang? Siapa tengok mak kilau? Dia tengok. Tak apa. Tak boleh ustaz masuk. Alah, masuk pawagam tu tengok TV lah umpamanya. Tengok niat lah Tuhan. Tu cerita Islam tu. Banyak ada elemen tasawuf, pergilah tengok. Pergi lah. Haram ustaz. Apa haram pula? Alah. Saya pergi pakai jubah kopiah. Saya pergi. Semalam pun pergi. Kawan ajak, jom tengok. Pergi lah. Saya pergi. Pakai jubah, pakai kopiah. Kayak ni mereka viral lah. Pakai kopiah lah. Hati orang viral Facebook pula ni. Tempat lebay mana. Pakai kopiah biasa, pakai jubah. Orang tengok saya pelik. Orang tahu ni nak tengok mak kilau. Dia tengok tuan, cerita sejarah kita. Campur lagi. Kita nak buat keluarga, apa salahnya? Janganlah ketat-ketat sangat. Allah, payah. Cerita sejarah. Tu hasad dengki tu. Tak puas hati dengan mak kilau. Bagus tuan tengok cerita tu. Naik semangat kita nak berjihad tau. Tengok cerita main tu, kesan dia tu ada. Semalam tengok. Ya Allah. Viral kan cerita tu. Sampai orang pakai tanjak pergi. Mujur saya tak pakai tanjak. Tanjak lagi ya. Waduh ustaz pakai tanjak pula. Tujuan kita pergi tu nak bawa keluarga berjalan. Saya skala tengok apa salahnya. Allah. Dia hasad dengki tu bahaya. Pasal apa dia hasad tu? Pasal dia tak pandang situ. Dia tak pandang Tuhan yang bagi. Tu dia hasad. Tapi saya dah bincang banyak kali dah. Kalau cemburu sikit-sikit tak apa, jealous. Sikit-sikit lah, jealous. Aduh, kenapa dia dapat lebih? Itu tak apa. Tapi dia tak buat apa dia tu. Baguslah. Tapi jealous sikit tak apa. Adalah diarahkan oleh takdir Tuhan dan engkau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku. Tak ada benda manusia yang tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan sebarang kerehatan atau kemudaratan. Dan manusia bukan yang bagi mudarat dan manfaat dekat engkau. Yang bagi hakikatnya Tuhan yang bagi. Mereka tu hanya asbab saja. Orang tolong kita, Tuhan yang gerakkan. Sebab tu bila orang bantu kita, siapa yang bantu hakikatnya? Siapa yang gerakkan hati dia untuk tolong kalau tak Tuhan? Gitu. Kan diri dia tu. Sebab tu sebenarnya hakikat untuk kita rasa tenang, bahagia di dunia ni adalah dengan ilmu tasawuf juga. Sebab itu setengah daripada golongan sufi mengatakan, andai kata mereka tahulah apa yang kami rasa ketika beramal, kami rasa apa yang kaum sufi rasa, nescaya mereka akan bunuh kami. Akan bunuh kami. Rasa tenang. Semua Tuhan. Tuhan jadikan musibah Allah Ta'ala. Kena musibah tu tandanya Tuhan sayang kita. Bagi lagi, teruk lagi. Tak kena musibah bersalah, takut Tuhan tak peduli kita. Tenang macam tu. Jadi makhluk ni tak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan sebarang kerehatan atau kemudaratan. Tak ada makhluk. Maka dengan itu engkau akan selamat daripada mengambil kira dengan pandangan mereka itu. Selamatlah. Orang puji kita, orang keji kita, kita tak heran. Semua tu dari Tuhan belaka, bukan daripada diri dia sendiri. Tapi kalau orang puji kita, sunat kita kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhan aku. Terus direct ke Tuhan. Yang Nabi kata ambil pasir, itu ulama tafsir tu. Saya ingat
Itu ada orang yang tipu, yang kazab, tipu yang bohong, saja tipu, saja puji, puji yang bohong. Maknanya puji itu tak ikhlas. Puji itu ada tujuan tertentu, yang tu yang Nabi suruh ambil campak tu kan, campak tak guna. Jadi kalau puji macam tu je tak apa, boleh. Tengok elok. Quran hadis ni nak tengok betul-betul, jangan kita pakai literal macam tu. Orang puji kita, kita ambil pasal campak. Siapa Nabi suruh buat? Kacau tuan. Tengoklah macam mana cara dia. Tidak menjadi, maka dengan ini engkau akan selamat daripada mengambil kira dengan pandangan mereka itu. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini dan engkau merasakan bahawa mereka itu mempunyai kekuasaan dan kehendak, maka sifat riak itu tidak akan hilang daripada dirimu. Dan kalau kita nampak makhluk tu lagi penting, makhluk tu lagi mulia, dia pula yang bagi rezeki, jadi datanglah benda-benda macam tu. Datanglah sifat-sifat mazmumah tu yang tak bagus. Tapi Imam Ghazali dia bincang lagi ni, maknanya betul ke kita seloknya kita sorok ke amalan kita, tapi ada juga benda yang terkadang kita kena tunjuk kat orang. Gitu. Contohnya umpamanya kita semayang tahajud ramai-ramai kan, panggil qiyamul lail. Dan itu kan tunjuk kat orang, pakai speaker pula kan. Jadi apa tujuan kita? Untuk kita mengajak orang buat kebaikan. Boleh? Itu dalam Ihya Ulumuddin je. Bincang benda tu panjang. Bukan semua amalan ni kena sorok. Ada benda kena zahir kan. Setengah pada mereka antara umpamanya semayang jemaah, kena zahir. Ada syiar dia, orang tahu dah kalau pakai lebay ni nak pergi masjid lah tu. Itu tak ada niat riak-riak tuan. Setengah orang tak nak pergi masjid kan, riak kata. Tu tak belajar lah tu. Mana ada riak, dia kena tunjuk ke orang. Kita ni pergi masjid supaya apa? Dia pun ikut kita. Bagusnya Pak Haji tu rajin pergi masjid. Kita tak adalah niat menunjuk, tapi perbuatan tu kan orang nampak. Naik motor pergi masjid kan orang nampak. Jadi kemungkinan Imam Ghazali kata panjang dalam ni kan, disebabkan orang tengok kita tu, orang nak tiru. Saya nak jadi macam dia, tapi saya tak boleh lah. Tu dapat pahala. Dapat pahala boleh. Itu syiar agama. Masjid, surau ni syiar. Semayang jemaah syiar. Ibadah korban syiar agama. Buat di tanah lapang, buat di halaman masjid, syiar kan. Orang miskin semua datang, ni nak korban ni. Berapa ekor ni? 10 lembu. Masya Allah. Kambing 9. Sedapnya. Hulu-hulu lah sikit. Kambing tu dia kalau daging fresh tak apa, dia tak gaut. Dia dengan daging lama. Daging fresh tu masak sedap tu. Allah, Masya Allah, Barakallah. Ni kat pondok raya kedua baru sembelih. Raya pertama kat Seremban dulu, raya kedua baru kat pondok tu sembelih. Itu semua syiar. Azan syiar. Ada benda kena tunjuk. Azan. Terkadang macam kita buat berarak Maulidur Rasul tu kan tunjuk kan, ramai-ramai. Boleh tunjuk. Bukan semua amalan kena sorok ya. Yang kena sorok tu amalan peribadi, puasa ke, main tahajud ke. Itu tak apalah sorok. Tak payahlah cerita ke orang. Tak semua tuan. Macam mengajar macam ni, ada tunjuk. Mana boleh mengajar sorok-sorok. Mana mengajar berpakaian tu pun sendiri, mana tunjuk. Sunat pada hari raya berpakaian elok-elok kan, macam tu. Pakaian bagus-bagus. Bahkan dalam tafsir ataupun dalam manaqib Imam Abu Hanifah sendiri, beliau memang gemar pakai pakaian mahal-mahal. Sorban dia mahal tau, dekat 1000 dirham tau, tak silap. Sorban dia, kopiah dia mahal. Baju dia mahal. Sebab apa? Untuk bersyukur dengan Tuhan. Boleh. Ayat Quran, nas Quran pun ada khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah kamu semua akan perhiasan. Walaupun kebanyakan ulama mentafsirkan ayat tu suatu aurat.
Sebab zaman dulu mereka tawaf di Masjidil Haram tu bogel. Turun ayat tu tutup aurat. Itu satu tafsiran. Ada tafsiran lain mengatakan sunat kita berpakaian dengan pakaian-pakaian yang bagus. Antara yang ditafsirkan ulama pakai serban, pakai ketayak main masjid ada. Boleh buka kitab apa, boleh Arab tafsir Ruhul Bayan ada sebut. Pakaian Imam Abu Hanifah mahal pakaian dia. Sekali-sekala pakai. Smart, semayang. Ni riak ke? Tak riak pun. Apa dia? Main minyak wangi. Kan? Kan bagus. Ada benda kena tunjuk tu syiar. Syiar agama kena tunjuk. Baru orang nampak Islam ni gahnya kan, nampak. Waktu bila kita cerita dah kan, ceritalah lagi bila Sayyidina Umar datang melawat Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam. Muawiyah sambut gila-gila punya sambut Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar pakai keldai ya datang. Pukul kompang lah, kau tak tahulah kan. Macam Umar kata, kau ni kaya betul kata. Macam kata saya duduk sebelah Rom dengan Parsi, takkan saya nak tunjuk Islam tu leceh. Pulanglah jawapan kau dengan Tuhan. Umar pun tak ingkar walaupun Sayyidina Umar tu 12 baju jahit. Adakah Sayyidina Umar menunjuk? Tak, betul saya kata riak ni yang kita datang contoh-contoh dulu, contoh semayang lama tu contoh. Tapi tak semestinya dia riak lagi. Riak tu atas diri kita sendiri ya. Tanyalah diri kita sendiri. Jadi ada benda yang kita boleh tunjuk, zahirkan supaya orang ikut boleh. Sebab terkadang manusia ni, kata Imam Ghazali, dia kuat iman dia bila dia tengok orang. Dia tengok orang tu rajin semayang, dia suka. Jadi macam ni saya nak. Bisa tak dapat. Jadi macam ni. Dia datang tu. Pasal dia tengok perbuatan kita. Tu dia panggil, kalau ilmu tasawuf dia panggil jazbah. Jazbah ni maknanya tarikan kerohanian dia tu kuat. Tu banyak kali kat ulang tu. Jazbah, panggil jazbah. Jadi yang dapat jazbah ni selalunya para wali Allah lah. Ulama-ulama soleh dapat jazbah. Hanya sekadar pandangan saja. Setengok je dia. Dia dapat kekuatan iman. Terpandang dia saja dapat dah. Kita duduk dengan dia jadi baik. Itu tanda kekasih Tuhan begitu. Kuat lagi kita beramal, kuat lagi kita berzikir, kuat lagi kita meratib, kuat lagi kita puasa. Barakah duduk dengan dia sekejap je. Bahkan ada Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari tak silap, nu'min sa'atan, mailah kita beriman 1 saat. Dengan duduk 1 saat tu ada manfaat. Duduk sekejap, dengar. Walaupun tak lama pun, duduk sekejap je. Mudah-mudahan ada manfaat untuk iman. Ada setengah orang dia dikurniakan begitu. Ada jazbah dia. Jadi secara kesimpulannya, Allah, ini semua bab riak ni, cara nak hilangkan dia begitulah. Kita nampak manusia ni kalau dia puji ke, dia hina ke, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada diri dia sendiri. Lagi satu, kita kena etikadkan bahawasanya tu manusia kalau dia puji kita, itu semua sebab Tuhan lindung aib-aib kita. Aib kita disimpan, dilindungkan, tidak ditonjolkan pada manusia, tak ada. Sedangkan kita ni penuh dengan aib. Tak gitu. Dia kata, dan kau merasakan bahawa mereka mempunyai kekuasaan dan kehendak, maka sifat riak itu tidak akan hilang daripada dirimu. Jadi kita kena anggap manusia ni tak ada benda. Manusia pun akan mati. Pujian tu tak kekal. Yang paling baik adalah pujian Tuhan pada diri kita. Allah. Apa lagi saya nak sebut buat riak ni? Betul, ada satu nukilan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan ada perkara yang kita kena zahirkan depan manusia, seperti mengajar, kena zahir. Bahkan setengah salafus soleh dulu, mereka semayang tahajud pun di masjid, orang lain nampak, orang lain tengok, ada orang lain boleh ambil manfaat dengan perbuatan mereka tu. Boleh, boleh tak ada masalah.
Senang. Kan senang jadi orang ikhlas tuan. Jadi orang betul-betul mukhlis lillahi ta'ala, ikhlas sepenuh hati kerana Allah ni. Sebut boleh lah. Sebut boleh lah tuan. Nak dapat tu mujahadah. Ustaz pun dia kalau nak ikut ikhlas betul, ustaz pun kadang dia ada kata ikhlasnya. Semua orang ada je, ada batas masjid, bukan semua orang ikhlas. Tambah kalau ada makan sedap-sedap, tak ikhlas. Kalau nak pakai takrif macam itu, susah kita. Nak datang nak makan ni tak ikhlas. Sudah tak ikhlas. Waktu turunnya ayat apa ni, suruh bertakwa pada Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sahabat jadi berat. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya. Sahabat jadi berat. Sebab apa? Tak boleh lupa Tuhan langsung, tak boleh lalai langsung. Tak boleh. Kalau jadi macam tu dosa besar. Sahabat berat tak. Ni berat ni dah. Barulah turun ayat fattaqullah mastata'tum. Takwalah kamu pada Allah dengan kadar yang kamu boleh. Yang kamu boleh kan takwalah. Ada yang kita mampu saja. Mampu itu sajalah yang kita boleh buat. Masa turun ayat tu memang berat. Okey. Waktu tidak dapat tidak bagi mereka untuk mendapat jalan tasawuf ni, tidak dapat tidak kena mujahadah banyak. Banyak mujahadah. Antaranya banyakkan lapar. Dia tak dapat banding iman. Cuba tengok sejarah ulama-ulama dahulu macam mana mereka boleh alim. Imam Malik, Sufyan Sauri, siapa lagi? Para tokoh ulama fiqh yang dikarang oleh Said Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Safahat min Sabril Ulama. Lembaran-lembaran yang menunjukkan sabarnya para ulama. Salah satunya tanda ulama ni jadi alim, lapar. Banyak lapar, makan pun sikit-sikit lah. Takkan banyak. Itu sufi lah tu. Bila lapar banyak, makan pun sekadar perlu, Tuhan bagi kot lain. Bagi kemuliaan pada dia. Masa nak dapat jalan macam ni, pelan-pelan lah tuan. Sikit-sikit. Kita beramal takat kita mampu lah. Kalau datang lagi riak, istighfar lagi. Datang riak, istighfar lagi. Kita dah bincang hari tu kan. Kita niat kita ikhlas dah. Lillahi ta'ala lah. Tu tiba-tiba datang perasaan tu. Lebah. Datang benda-benda macam tu, istighfar lah balik. Bashar. Nabi Muhammad lain, dia manusia, tak macam manusia biasa. Kita ni bashar. Selagi mana nama dia manusia, selagi itulah ada kesalahan. Tapi Tuhan terima kita kan. Itu baiknya Tuhan, ya Allah. Banyak kesalahan kita sampai beribu, beratus. Tuhan terima ni. Tapi kalau manusia lah buat satu benda aib, salah, benda tu lah orang tak ingat dah baik dia. Padahal dia lah dulu dok sedekah sana, sedekah sini. Habis benda silap, satu benda dia silap buat. Semua orang hukum dia. Itulah makhluk. Makhluk. Habislah situ. Nasihat ke-21, ke-22. Tajuk yang baru Jangan engkau banyak bertanya tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Ni makalah Imam Ghazali ni. Sebab itu antara syarat diletakkan oleh Imam Ghazali ketika mana kita nak menuntut ilmu, bukan ilmu tasawuf lagi, ilmu syarak, ilmu tauhid, ilmu kita nak berguru dengan seseorang. Antara adab dia jangan banyak tanya, tu betul. Memang kata jangan banyak tanya. Kalau nak tanya pun tengok keadaan guru tu senang tak senang. Ini dia tengah serabut pergi tanya soalan, tak boleh. Tengok keadaan elok-elok dalam majlis boleh lah. Bukan maknanya kalam ni suruh ambil kesempatan pula. Kalau tanya kurang iman, itu tak betul juga. Siapa yang banyak tanya, kuranglah iman dia. Siapa yang cakap tak tahu benda tu. Tapi orang nak kutuk pondok macam tu lah. Dia kata Tok Guru pondok cakap. Siapa yang dia cakap dia petik kat mana, tak tahu cerita. Tak pernah dengar pun. Selama kita mengaji, Tok Guru suruh tanya lagi ada lah. Ni kadang fitnah ada. Orang tak suka macam tu lah. Dalam ilmu tarikat memang tak boleh tanya. Memang betul pun selagi mana Tok Guru tu tak menyalahi syariat. Memang ada nasnya. Lagi mana dia memerintahkan kita
tak salah pada syariat. Dia suruh kita ni, kita tak boleh terima. Ada. Itu kena sabarlah dengan dia. Kita dah pilih dia jadi tok guru. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan kalau kita ni tak sabar dengan guru, apa kalam tu? Kita hilang separuh pada ilmu kita. Kita rasa kita tak puas hati dengan tok guru, kita nampak salah dia, kita bergaduh dengan dia, separuh ilmu kita hilang. Kan? Separuh hilang. Itu Syafi'i sebut, tapi saya tak ingat syair tu. Panjang. Sebab tu jangan dengan tok guru manusia, dia bukan robot. Bila kita duduk dengan dia macam-macam, macam tuan-tuan tak nampak lah aib saya. Tuan duduk ni, saya duduk sana, duduk sekali. Kata Sayyidina Umar kata apa? Nak kenal seseorang tengok musafir. Try musafir dengan dia tengok. Cerewet tak cerewet? Ni letih sikit mula buat muka. Itu kita kenal orang tak musafir. Sayyidina Umar suruh kalau nak kenal orang pergi berjalan dengan dia. Tengok cara dia. Macam tu dah nampak dah aib tu. Tengok sikit-sikit macam ni kekurangan ustaz ni, nampak dah. Situ. Tapi kita nak pandang sudut mana? Kita pandang mana manusia. Walaupun dia ustaz pun ada kekurangan. Dia ada yang dia tak erti, ada yang dia tak pandai. Kita pandai bab tu, ustaz tak erti. Ustaz bab kereta dia tak erti. Mana temperature, mana kompresor, benda tak tahu. Mana satu tempat minyak hitam dia tahu bawa je. Main rosak kena rujuk orang ke? Dia bukan semua benda dia erti. Tu dia kata tu, jangan kau banyak bertanya, tetapi hendaklah kau banyak beramal. Ni macam cerita Khidir lah. Nabi Musa nak belajar dengan Khidir, kan naik kapal. Jumpa siapa tahu orang yang bawa Nabi Musa, tak ingat nama dia. Nabi Musa waktu tu dia kata, akulah sebaik-baik manusia. Allah Ta'ala tegur kata ada seorang lagi seorang lagi. Pergilah tempat dia di Majma'al Bahrain, tempat himpunan dua lautan. Pergi situ, menjumpa dia. Masa tu saya ingatnya riwayat Nabi Musa naik kapal pergi, ada seorang bawa dia. Sampai dah tempat bertemu dua lautan, jumpa Khidir. Khidir tak ada tengok dia, tahu dah Musa. Sebab Khidir Tuhan direct, min ladunna, Tuhan yang ajar dia. Cerita Quran tu kan. Khidir pun kata, Nabi Musa kata, aku dengar kau ni kasih Tuhan. Kata, iyalah, kata, nak belajar ni dengan kau. Boleh, jangan tanya. Fala tas'alni syai'an hatta uhdisalaka minhu zikra. Jangan kau tanya satu benda melainkan aku akan beritahu kau. Aku akan jelaskan perkara tu. Tak tanya. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Senang je, tak payah tanya. Tak payah tanya. Sekali kan, macam mana riwayat tu? Dia tumpang kapal orang, lepas tu bila depa turun kapal, bagi rosak kapal tu, bagi bocor. Padahal tumpang orang punya kapal. Ibarat kita tumpang kereta orang lah, kita bagi pancit tayar. Kan contoh. Engkau ni tak guna, kita dah tumpang dia kan. Pasal apa bagi bocor pula kapal ni? Patut kita bayarlah duit. Kata dah, innaka lan tastatik ma ya sabra, kau takkan mampu sabar dengan aku. Tak apa, bagi can kedua lagi. Bagi can kedua jalan lagi, jumpa budak-budak tengah main. Kan? Nabi Khidir pergi ambil budak tu. Riwayat kata pulai tengkuk, mati. Terkejut, apa ni? Budak tu bukan buat dosa. Kata dah, jangan tanya. Jangan tanya. Nabi Khidir tu khilaf, ada setengah kata Nabi, setengah kata wali, orang soleh. Kali ketiga saya tak ingat cerita tu. Di Quran sebut ni. Lepas tu barulah dia terangkan sebab apa dia rosakkan kapal, sebab nanti ada penguasa yang zalim suka rompak kapal elok-elok. Dia datang, dia ambil kapal. Jadi aku rosakkan kapal tu supaya apa? Bila dia tengok kapal tu rosak, dia tak ambil. Baiki murah ya, kalau dia ambil satu kapal, mahal lah nak beli baru pula. Anak tadi pasal apa bunuh? Sebab mak bapak dia orang soleh. Aku tak nak mak bapak dia kena fitnah, sebab dia esok besar dia jadi jahat. Bunuh dia. Yang ketiga saya tak ingat. Itu kami mengajar di sisi kami. Itulah dunia tuan. Tapi hari ni orang dah leke dengan tasawuf. Apalah dunia? Lah dunia ni ada.
Ilmu ni ada dua, Pak. Satu panggil kasbi. Kasbi ni kita datang belajar, kita menuntut ada kitab. Satu lagi laduni, turun direct pada Tuhannya, boleh. Kalau hati kita bersih, tak ada kekotoran, memang direct Tuhan yang ajar. Kita tak erti bahasa Arab, terus pandai bahasa Arab. Kita pun tak tahu daripada mana kita belajar. Kita pun, tu laduni lah tu. Kan tak ada tuan. Tapi dah kita tak percaya. Hari ini orang tahu macam-macam. Hari ini baru ni isu apa? Isu zikir Ya Latif. Adalah seorang tu buat sana. Tak ada Nabi ajar zikir Ya Latif. Nabi suruh berdoa, Allah Ta'ala suruh berdoa je. Dia macam puak Khawarij ni tu dah cerita. Kita nak tanya juga dia, wazkur isma rabbika. Sebutlah nama Tuhan kau. Nama Tuhan siapa? Tak Ya Latif. Tak Latif tu nama Tuhan. Ke nama Tuhan Allah aja? Latif nama Tuhan, Qadir nama Tuhan, Rahman nama Tuhan. Itu masalah tuan, bila kita faham Quran tapi tak faham mafhum. Dalam ilmu Quran dia ada mafhum, panggil mafhum, kefahaman ayat tu apa? Tu mafhum. Tu usul fiqh. Cari aja. Apa mafhum dia? Wazkur rabbaka. Sebutlah wazkur isma rabbik. Sebutlah nama Tuhan kau. Apa mafhum dia? Boleh sebut nama Rahman, nama Rahim. Sebut tu zikir lah. Ada ayat suruh berseru nama Tuhan, ada ayat suruh sebut nama Tuhan. Ni dia tak faham am khas, dia tak erti. Orang macam tu tak belajar usul fiqh tu. Susah nak terang, tapi orang percaya. Lagi satu apa? Kadang-kadang ayat Quran dia ada mafhum. Okey, dalam Quran kata janganlah engkau pukul mak, janganlah engkau berkata pada mak ayah kau. Jangan. Apa mafhum dia? Dia panggil mafhum muwafaqah. Apa yang muwafaqat dengan ayat tu? Maknanya jangan pukul mak bapak. Padahal Quran tak sebut pukul pun, dia sebut je. Itu mantuk dia panggil. Mantuk usul fiqh tu. Mantuk, lafaz zahir lafaz tu mantuk. Mafhum, jangan pukul, jangan kita bagi sakit hati mak ayah. Tu mafhum, dia panggil mafhum muwafaqah. Tu tak masuk mukhalafah. Mafhum mukhalafah, jangan dahaka lah maksud dia. Tu mafhum mantuk dia. Ya Latif sesat. Kita duk beramal Ya Latif, Ya Latif. Dia kata sesat kita. Tu yang kita marah puak-puak ni tau sebenarnya. Kita tak kacau, dia kata kita sesat. Kita berzikir sesat, dia sesat. Bagi dia, kita ni memang sesat dah. Oh ni zikir Ya Latif tak boleh. Esok zikir Allah pun lagi tak ada makna. Tu dah berlaku dah dulu kan. Zikir Tuhan dah. Apa Allah, apa makna Tuhan? Allah dia. Tu pun dia. So, ini kita nak bagi penerangan kat orang macam mana. Baru ni timbul lagi kat Facebook. Mana ada dalil sahih bagi daging korban 1/3. Itu dia petikai ulama mujtahid tu kan tu. Lagi terror tuan. Ikut 1/3. Ini ijtihad ulama. Antara ada nas Quran hadis ni memang ada lah. Kalau dalam kitab majmuk tu panjang lah cara pembahagian daging korban tu. Dia kata tak ada dalil sahih. Ilaha illallah. Orang sekarang ni musuh mengaji, kau main-main dulu. Itulah pasalnya. Dah tua-tua jadi bodoh. Kita nak marah juga tu. So mengaji tak nak. Lagak tengok Facebook, baca artikel sikit ada. Tak ada hadis sahih. Ya ke agama kita ni mesti hadis sahih? Kalau hadis tu hasan dhaif tu tak ambil iktibar. Macam mana dalam Sunan Tirmizi? Dalam tu hadis dhaif banyak tuan. Tapi apa Imam Tirmizi kata? Haza hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu. Walaupun dhaif tapi diamalkan. Lain. Masalah ini tuan, bahaya tau. Nanti kita ni esok mulalah semua benda tak boleh. Tikai pula pembahagian daging korban. Itu keputusan hadis. Dalil hadis dia jangan sebut banyak lah tuan. Kan macam-macam. Tapi yang terbaik kata Imam Ghazali apa? Ambil sikit ya. Tabaruk. Lain tu ambil lah, sedekah. Tu terbaik. Ada yang call yang call kedua tu 1/3 tuan ambil.
tu yang kan. Yang 1/3 lagi orang miskin, 3 lagi orang kaya. Tu yang kausani lah. Dia dapat pahala, dapat juga. Kalau ketiga 1/3 dia ambil, 2/3 tu dia bagi terus dekat fakir miskin semua. Ada lagi satu mukabil pada ada tu, ambil, kita sedekah ke orang 400 gram je, setengah retail dalam kitab panggil retail Baghdad tu, lebih kurang 400 gram lebih ya. Oh sikit ya, lain kita ambil, wah dia pakai tu, wah tak makan orang, apa korban apa yang dia buat. Ada pendapat tu ada, tapi tak usah pakai lah pendapat macam tu. Apa pengorbanan ente? Ini hari raya ni nak bagi orang makan, ni kita pula ambil sikit, kita ambil banyak, ni bagi orang miskin sikit ya, satu bungkus dah. Ni semua kambing kita ambil, kita masak bagi anak bini kita makan. Oh banyak cantik engkau. Kadang orang buat korban ni macam-macam juga. Walaupun pendapat tu ada setengah pendapat lagi lah, ambil semua tak apa. Hari raya korban ni sekadar kita tumpahkan darah ya, dapat pahala tumpahkan darah. Lain kita ambil lah. Orang majlis surau jadi kuli lah ambil tu. Payah agak tu. Ada pendapat tu kan? Tak ada. Setengah retail 400 gram. Hak lain dia ambil, dia punya. Bahaya tuan hari ni. Orang dah petikai amalan tu lah kata. Dia tak faham kaedah ulama mujtahid ni macam mana dia nak keluarkan hukum. Tak semesti hadis tu sahih pun, ada ni fiqah tau. Hadis tu hasan pun ataupun dhaif pun, ulama ambil iktibar nak keluar hukum ni. Panjanglah saya nak bincang bab tu, tapi tengok kat Facebook kita jadi takut tau. Esok satu saat ni kitab-kitab ni sesat ni semua ni, Nabi tak ajar macam ni, riak apa. Kalau kita biar pahaman macam tu bahaya. Tengok terkejut kat saya dia cakap macam tu. Tak ada hadis sahih 1/3 tak ada. Itu petikan mazhab tu lagi terror. Betul nak pakai ente. Ya dan nak sambung dah lah kot, masuk isyak dah. Jadi ni panjang cerita ni sebenarnya. Tengok semua dia petik pada surah Al-Kahfi tengok. Jangan fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu zikra. Surah Kahfi ni kita kena bincang panjang. Ini yang tak boleh tanya ni. Maknanya saya bagi kesimpulan, ni guru-guru yang kita ambil dia untuk tarbiyah nafsu. Itu yang kita jangan banyak tanya. Dia arah kita, kau pergi cuci tandas ya. Kita tak puas hati, kita mufti, kita ustaz. Apa dia cuci tandas pula. Tapi dia tahu nafsu kita. Yang tu ya kan, banyak riwayat ulama-ulama dulu begitu. Nak bersihkan hati, sapu tepi jalan, cuci tandas, buang tahi, buang nafsu dia tu. Tok guru tu latih dia macam tu sebab dia tahu aib, dia tahu maslahat kita, dia tahu. Jadi guru yang macam tu jangan banyak tanya. Kalau dia suruh kita buat satu-satu benda, pergilah kamu bersuluk kat sana sebulan, jangan turun ke rumah, kena pergi. Nasiblah kita nak berguru dengan dia, kita nak jadi orang baik. Masuk dalam hutan, pergi berzikir seorang-seorang 1,000,000 kali. Selagi tak 1,000,000 jangan balik. Zikirlah kita. Tapi kalau kita tak boleh taat, jangan masuklah medan macam ni. Medan tarikat ni susah. Nak buang nafsu, nak taat pada guru ni, cukup susah. Cukup susah. Saya pun tak boleh nak taat dengan tok guru saya sendiri 100%. Susah tuan. Bila dia bagi arah, kita nafsu kita macam-macam ni. Ya ke ni, kenapa suruh buat macam ni? Nafsu kita bunyi. Padahal dia suruh buat tu, dia tahu tu, dia kasyaf. Orang yang guru macam ni mesti ada mukasyafat. Kalau tak ada mukasyafat, dia bohong. Kalau dia mesti, dia tengok kita, dia tahu dah apa masalah kita. Tengok, walaupun kita dah semayang, dah puasa, dah zakat, dah naik haji, tapi bila dia tengok dah, ada something lagi. Begitulah macam Imam Ghazali bila ditegur oleh adik dia, terus dia pergi jumpa Yusuf Nasaji. Yusuf Nasaji tu bukan ulama. Tengok dalam manaqib Ghazali, Yusuf Nasaji tu orang biasa je. Pergi jumpa, pergi belajar macam mana nak bersihkan hati. Abdul Wahab Syaroni jumpa ahli khawas.
Ahli khawas bukan ulama besar tuan, buta mata, tak nampak, duduk tepi jalan je. Datang Imam Ghazali belajar, kata Abdul Wahab Sya'rani, walaupun mula-mula dia tak mengaku. Saya dah cerita dah kisah tu, tapi lama-lama dia tahu dia wali Allah. Macam mana cerita Ahmad bin Hanbal dengan Haris Al-Muhasibi. Ahmad bin Hanbal sangat ingkar dengan Haris Muhasibi. Apa pengikut dia ni buat malam-malam ramai-ramai. Imam Ahmad tak suka. Baca sejarah tuan, last sekali dia utuskan anak murid dia pergi tengok apa dia buat. Dia buat apa kat masjid malam-malam dengan pengikut dia. Bila dengar-dengar menangis, air mata murid menangis. Balik cerita ke Imam Ahmad, Imam Ahmad menangis. Kan nak kata Imam Ahmad rendah pula, tak, sama-sama dia kekasih Tuhan. Tapi orang yang macam ni kalau kita nak guru cara macam ni, kena terima lah. Tak betul lah kata Imam Ghazali ni. Guru yang macam mana? Guru yang macam tu. Kalau guru macam saya ni, taklim macam ni, boleh tanya, tak apa. Tak tahu, saya cakap tak tahu. Senang je. Ni taklim belajar. Ni guru yang kita nak bersih nafsu ni, lain cerita. Memang kita kena bersedia mental, fizikal kita. Serah terus ke dia. Lagi mana dia arah tu tak bertentangan syariat, nak buat. Nak buat Baca sejarah ni. Ulama-ulama dahulu nak bersihkan hati, belajar dengan tukar sapu sampah. Belajar kitab banyak lah. Saya nak bawa kitab semua malam ni 3 jam lah pula. Banyak kisah macam tu. Sebab apa? Ulama-ulama ni dia ada penyakit, dia sombong. Memang tu. Asyaddun nas hijabun. Paling banyak hijab tu adalah al-ulama. Ulama paling banyak sekali. Pasal apa? Dia rasa dia betul. Aku ada PhD kot. Kan? Ada kelulusan, mengaji 40 tahun, kenapa nak ikut dia ni? Dia mula. Kalau dia macam tu, tak dapat. Memang tak akan dapat jalan ni. Tapi kalau dia buang semua tu, dapat. Tuhan tunjuk kat dia. Boleh? Habislah kot takat tu. Panjang ni cerita ni. Kita jumpa lepas raya korban lah. InsyaAllah kan. Ceritalah ulama-ulama dahulu. Bacalah sejarah mereka. Macam saya ni pun mengajar, tapi bila saya pergi pondok, saya kena balik. Kena balik. Tok guru tahu kita punya. Mengajar lah. Ada benda kita tak lepas juga. Tu yang takut tu. Paling banyak yang kena seksa di akhirat, Nabi kata al-alim alladhi lam yantafa'u ilmu. Orang alim tapi ilmu dia tak manfaat. Tu yang takut. Syok sendiri. Orang duduk dengan dia tak berubah juga. Ada duduk dengan saya berubah jadi rajin sembahyang, rajin taat, tak tahulah tuan. Serah kat Tuhan je lah. Supaya orang alim tak manfaat. Kata dalam kitab Sahih Bukhari tu, ulama tu dia kena campak. Pendakwah kena sepak masuk neraka. Orang-orang macam orang biasa masuk neraka pun tak adalah teruk. Tapi orang tu masuk neraka berguling-guling sampai ahli neraka tengok. Hui, siapa mamak ni? Boleh tanya pula, ini siapa? Janganlah kita tanya dia. Tapi rasa macam kenal. Dululah dia duk mengajar, masuk TV, kan, Facebook pun ramai orang view kat 1 juta. Neraka. Saya baca tu saya menangis. Tanya, dulu kau kan mana ahli neraka kenal tu? Hadis sahih tuan, Bukhari. Ente kan dulu yang mengajar orang. Dah lah pakai sorban pula, pakai jubah, kan main lagi. Macam orang soleh jalan semut pun tak mati. Punyalah warak bersembang pun orang tak dengar. Apa saya neraka? Ya memanglah, aku memang macam tu. Aku suruh, tapi masalah aku tak buat. Takut tu. Saya tak buat. Ajar susah ni. Dia cakap ni, tanya esok. Tuan-tuan senyap je. Tapi dalam hati cakap. Bila nak habis, hati cakap. Ini saya tak tunjuk je. Dalam hati bunyi. Luar senyap. Dalam hati, padahal ni orang nak korban mesyuarat, nak makan, nak balik ni. Macam-macam keluar. Macam mana nak matikan dalam tu? Boleh tuan. Nak mati perasaan tu, senyap. Duduk diam. Tumpu. Boleh, ada ilmu dia. Ada cara dia. Itu yang ilmu macam tu kena jumpa yang guru yang macam ni. Macam mana saya nak hilangkan bunyi-bunyi ni? Bagi bila saya duduk masjid, saya nak dengar 3 jam pun tak, 4 jam pun tak apa.
suka, rahmat, malaikat. Lah susah. Itu ilmu sir tu. Itu semua tasawuf. Kita nak campak ilmu tasawuf ni, nak bakar. Kalau macam tu jadi fasik kita semua. Semua jadi asal dah semayang, asal dah pergi masjid, aku hebat ni pergi masjid surau. Dalam penuh ujuk, riak, sum'ah, kazzab. Penuh dalam. Luar ni semua boleh berlakon. Serban, ya, dalam tunduk-tunduk sikit, lakon sikit. Dalam tu ya Allah tak terbuka ya. Kalau terbuka dalam tu, astagfirullahalazim. Sebab tu iblis dilaknat sebab apa? Hasad dengki. Nabi Adam cuma turun ke syurga, ke dunia saja. Itu pun sebab dia makan buah khuli. Zahir je dosa dia. Walaupun tu bukan dosa sebenarnya. Tak boleh etikot dosa. Tu sir wahyi. Iblis kenapa Tuhan kata laknat aku? Sebab apa? Ana khair. Saya lagi baik pada dia ni. Kenapa saya kena masuk? Kenapa kena sujud ke dia pula? Laknat tu tu kata dalam tu. Besar lagi. Saya pun tak lepas lagi. Minta tuan-tuan doa je lah. Besar dalam. Ini sir. Kalau muafakat dalam, insya-Allah dalam tak bunyi. Tenang, duduk masjid, tenang, zikir. Tak habis lagi tak apa ustaz, 1 jam lagi, 2 jam lagi tak apa, kita orang tunggu. Kalau mengajar macam tu aman. Ini mengajar muka semua nak tu panggil dilalah tu. Berhentilah, udahlah, yuk. Nak makan ni dah malam ni makan sedap. Ada makan malam ni? Ada? Mesti ada punya. Wallahualam, cukuplah sekadar tu. Habislah cerita. Nak tanya soalan satu dah lah. Tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Allahumma aftah alaina wa ta'ala. Ma fatahta la anbiyaka wa awliyaka wa nafil lana ya ikhwana allazi tajal fi qulubina ila allazina amanu wa na innaka raufur rahim. Allahumma arfa'anna minal bala'i wal waba wal fahsya'i wal munkar wal fitan sada'id wa suyufa mukhtalifa wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadza khassa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumdi ya mu'id ya rahim ya wadud nina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidish syakirin wal amirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. La hadratin nabi wa masyayikhina al-Fatihah. Assalamualaikum.